Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Khairul Anwar. Handsome Ustaz Hakim hari ni. Hari ni je handsome Ustaz Khairul Anwar kata. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah kerana dipertemukan lagi di dalam pembacaan kitab 40 hadis perihal zaman kini karangan As-Sayyid Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala anhu. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mula saya mohon kepada sedang pendengar yang mampu untuk share, minta tolong share supaya lebih ramai yang dapat mengikuti pengajian online ini insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan sambung pembacaan kitab 40 hadis perihal zaman kini pada hadis yang ke-17. Tuan-tuan yang ada buku boleh buka pada halaman ke-120. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun qulubuhum qulubul ajam qila wa ma qulubul ajam qala hubbud dunya wa sunnatuhum sunnatul a'rab ma atahum min rizqin ja'aluhu fil hayawan يرون الجهاد ضررا والزكاة مغرما رواه الطبراني وسنده حسن. Maksudnya daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman yang hati-hati mereka hati-hati orang ajam. Orang ajam ni apa? Orang yang bukan Arab. Lalu baginda ditanya oleh para sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan hati-hati orang ajam? Baginda menjawab, cintakan dunia. Cara hidup mereka adalah seperti cara hidup orang Arab Badui. Tidaklah mereka dikurniakan rezeki, melainkan mereka akan memberinya kepada haiwan ternakan. Mereka melihat jihad sebagai kemudaratan dan zakat sebagai bebanan. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanad yang hasan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang ke-17 ini adalah hadis berkenaan dengan Nabi SAW bagi tahu kepada kita bahawa akan adanya satu zaman yang mana pada zaman tersebut muncul golongan manusia yang mana hati mereka Nabi gelarkan sebagai hati ajam. Ajam ni apa? Kita dah sebut sebelum ini, iaitu hati orang yang bukan Arab. Kenapa Nabi SAW menggambarkan, memberi perumpamaan dengan hati orang bukan Arab? Adakah maknanya hati orang Arab ni hati yang tak baik? Ataupun hati orang Arab ni adalah hati yang cintakan dunia? Maka kita akan lihat dalam perincian hadis ni insya-Allah. Hadis ini dikutip oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang kita dah bincangkan tentang biografi beliau. Jadi beliau kata Nabi SAW bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman yang mana zaman tersebut hati-hati manusia adalah seperti hati-hati ajam, hati-hati orang ajam. Kalau fikir secara logik kan, kalau kita melihat hadis ini secara literal, kita dah boleh faham dah kalau kita ada zaman Nabi. Nabi kata akan datang kepada manusia satu zaman yang mana hati mereka seperti hati orang ajam. Kalau faham secara zahir, kita dah faham dah hati orang bukan Arab lah maksudnya. Tetapi para sahabat, mereka bertanya lagi kepada Nabi. Kerana mereka sendiri tak jelas tentang apakah yang dimaksudkan oleh Nabi dengan hati orang ajam.
Lalu Nabi menjawab, Nabi kata, hubbud dunya sunnatuhum sunnatul a'rab. Apa yang maksud Nabi dengan hati orang ajam ini? Nabi maksudkan adalah mereka yang cintakan dunia. Hati-hati mereka cinta akan dunia. Sunnatuhum sunnatul a'rab. Dan tingkah laku mereka, perihal keadaan mereka, cara hidup mereka adalah seperti cara hidup orang Arab. Orang Arab ni apa? Orang Arab Badui. Nabi gambarkan pula kepada orang Arab Badui. Tadi Nabi gambarkan tentang orang Ajam, orang yang bukan Arab. Lepas tu Nabi gambarkan pula orang yang hati dia ni adalah hati orang Ajam ini. Yang pertama, dia cintakan dunia. Yang kedua, cara hidup dia seperti cara hidup orang Arab Badui. Macam mana cara hidup orang Arab Badui? Nabi kata, ma atahum min rizqin ja'aluhu fil hayawan. Apa maksud Nabi cara hidup macam orang Arab Badui? Cara hidup orang Arab Badui, dia bila dapat rezeki, dia bagi rezeki tu kat siapa? Dihebohkan dekat binatang ternakan dia. Dihebohkan dekat kambing dia. Dihebohkan dekat unta dia. Maka itu yang Nabi gambarkan sebagai cara hidup orang Arab. Itu bukan cara hidup yang diajarkan oleh Islam. Islam datang mengajar masyarakatnya, mengajar umatnya untuk berinfak, untuk bersedekah. Bukan semata-mata menghabiskan rezekinya kepada haiwan ternakan. Maka lebih teruk daripada itu, Nabi kata, yarawunal jihada darara. Hati orang Ajam ini, mereka menganggap bahawa jihad, perjuangan, peperangan itu sebagai kemudaratan. Ini berbeza dengan hal keadaan para sahabah pada ketika itu. Yang mana para sahabah apabila mereka dipanggil untuk berperang, mereka bersungguh-sungguh. Mereka bersemangat meninggalkan segala apa yang mereka lakukan. Meninggalkan ahli keluarga mereka, harta benda mereka demi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kata akan datang satu zaman yang mana manusia pada zaman tersebut mereka menganggap bahawa perjuangan, peperangan itu adalah satu kemudaratan. Bila sebut tentang peperangan, semuanya menggelata, takut, risau. Betul pun dia nak serang kita. Mereka takut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih teruk daripada itu, yang Nabi sebut yang berkaitan dengan sebelum ini, Nabi kata seperti orang Arab yang mereka menjadikan rezeki mereka kepada haiwan. Nabi kata wazzakata maghraman, dahlah dia bagi makanan dia, rezeki dia, duit yang ada kepada dia, dia berikan kepada binatang haiwan, dan dia anggap pula zakat itu sebagai bebanan bagi dia. Tak nak keluarkan zakat, tak nak berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak keluarkan sedekah, disimpan dia duit dia, disimpu duit dia, tahu untuk buat apa. Kita bukan macam orang agama lain yang mereka membawa duit mereka ke mati. Kita, agama Islam mengajar kepada kita untuk sentiasa bersedia akan mati. Sentiasa berfikir akan mati. Sebab kita sendiri tidak tahu bila kita akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu duit yang ada pada kita, kita kena infakkan. Jangan kita risau dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan suatu lafaz yang sedikit berbeza. Nabi kata apa dalam hadis ini? Nabi kata, Allahumma la yudrikni zamanun wa la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya fihi min al-halim qulubuhum qulubul a'ajim wa alsinatuhum alsinatul arab. Dalam hadis yang diberikan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, Nabi SAW berdoa dengan doa Nabi SAW, Ya Allah, Ya Tuhanku, janganlah engkau bagi aku berada pada suatu zaman. Wala tudriku zamanan, dan janganlah engkau jadikan para sahabah aku berada pada zaman tersebut. Zaman apa? La yuttaba'u fihi al-alim, kata Nabi SAW. Pada zaman tersebut yang Nabi doa supaya Nabi tidak dijadikan pada zaman tersebut, supaya baginda dan para sahabah tidak bertemu dengan zaman tersebut, adalah zaman yang mana la yuttaba'u fihi al-alim. Mereka dah tak nak lagi dengar cakap orang alim. Mereka sudah tidak lagi mahu mengikuti apa yang dianjurkan oleh orang alim. Mereka memandang bahawa orang yang alim,
para ulama, para mufti itu seumpama kanak-kanak yang baru belajar. Mereka tidak menjadikan para ulama, para alim, para mufti sebagai panduan. Dia lah lagi handal pada mufti. Dia pula komen mufti. Apalah macam ni mufti keluar ni, hukum ni mana-mana ya mufti ni. Tiba-tiba ngobarkan PUBG haram. Pandai-pandai lah mufti. Dia pula marah mufti. Dia pula pertikaikan mufti. Yang Nabi sebut. La yutaba'u fihi al-alim. Mereka dah tak nak ikut dah orang alim. Sebab apa? Dia rasa diri dia lebih alim. Bila mufti keluarkan fatwa, dia pertikaikan. Mufti ni semua mufti kerajaan dan ni, kata dia. Apa yang kerajaan suruh dia buat? Ini semua macam-macam tuduhan yang diberikan kepada para ulama. Sedangkan tuduhan itu adalah jelas tidak berasas. Fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama, pandangan hukum yang dikeluarkan oleh para mufti, itu adalah berlandaskan kepada nas syarak. Kita sebagai orang awam yang tidak ada asas ilmu, kita kena taat patuh kepada fatwa yang telah diputuskan oleh mufti. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kaedah jelas mengatakan bahawa hukum yang telah diputuskan oleh hakim itu akan mengangkat segala khilaf. Maka kenapa kita nak pusing-poning kepala lagi? Kan hari ni zaman kita ni kan ada gelangan yang anti vaksin. Saya ingat lagi dulu ketika mula-mula COVID dulu, ada seorang wanita, dia buat live macam saya ni lah, buat live ni lah kan. Saya pun sompek lah tengok, lama live dia 3 jam. Kita ni live sejam pun ramai tak tengok lah. Dia 3 jam, ramai lah tengok dia. Perempuan ni ceritalah, dia kata ini semua agenda Yahudi lah, dah dirancang pada tahun sekian-sekian lah. Siapa yang ikut ni semua ikut Dajjal lah, macam-macam lah cerita dia. Dia siap bagikan bukti-bukti dia lah. Dan akhirnya dia kata apa? Dia kata nanti bila dah keluar vaksin ni, mulalah ustaz-ustaz, orang-orang agama kata kena ambil vaksin. Paksa-paksa orang ambil vaksin. Ini semua dah terikut dengan jejak Yahudi, terikut dengan jejak Freemason. Ini yang diucapkan. Sehingga akhirnya dia menganggap bahawa orang agama tu lebih rendah daripada dia yang tak ada belajar agama. Dia merasakan dia seorang yang betul. Semua orang salah, mufti salah, ulama salah, semua salah. Dia seorang je yang betul. Dia seorang je yang tahu segala-galanya. Maka ini musibah. Inilah yang Nabi doakan supaya Nabi dan para sahabat tidak bertemu pada zaman ini. Yang mana zaman tersebut mereka dah tak nak lagi mengikuti orang alim. Mereka lebih handal daripada orang alim. Mereka pula yang komen orang alim, seolah-olah mereka lebih handal, lebih tahu daripada orang alim. Dan kata Nabi, wala yustahya fihi minal halim. Dan pada zaman tersebut, kata Nabi SAW, orang dah tak ada rasa malu lagi dengan orang yang baik-baik. Kalau dulu, kalau kita ingat zaman kita dulu-dulu, time saya kecil lah, tuan-tuan saya tak tahulah kan. Mungkin tuan-tuan dah bersalah time saya kecil dulu. Orang segan nak buat benda buruk depan orang yang baik-baik. Kata, ustaz ada tuan, kau jangan macam-macam. Ustaz ada tuan. Dia rasa hormat. Rasa segan lah kalau ada ustaz, walaupun dia bawah sikit pada Firaun. Tapi bila ada ustaz, kata kau ni jago lah sikit pun ustaz tuan. Kan? Tetapi hari ke hari, zaman ke zaman, akhirnya orang dah tak heran dah. Dia kata, lah ustaz pun sama macam kita. Datang dia yang join kita kan, kata dia. Maka tidak ada lagi perasaan malu, perasaan segan di hadapan orang yang baik. Dan kata Nabi lagi, qulubuhum qulubul ajim. Maka ini mahallul syahid yang kita nak sebut. Yang seperti mana disebutkan dalam hadis yang kita baca sebelum ini, iaitu kata Nabi SAW, Nabi doa supaya Nabi tak ada pada zaman tersebut dan para sahabat tidak bertemu dengan zaman tersebut, yang mana pada zaman tersebut hati-hati manusia adalah seperti hati-hati orang ajam, hati-hati orang bukan Arab. Wa alsinatuhum alsinatul Arab. Hati orang bukan Arab, tapi mulut dia mulut orang Arab. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi masukkan dengan hati orang ajam? Adakah Nabi nak mengatakan bahawa Arab lebih baik daripada orang ajam? Tak. Apa yang Nabi sebut dalam hadis ini sekadar nak bagi tahu kepada kita tentang gambaran manusia pada akhir zaman, yang mana digambarkan sebagai hati orang ajam, iaitu akhlak yang keji dan penuh dengan kesombongan serta sifat munafik.
Kerana apa? Berkemungkinan. La'ala sawab pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, pada permulaan Islam, maka ada ramai daripada orang yang ajim, orang yang bukan Arab memeluk Islam. Bila orang yang bukan Arab ini masuk Islam, maka kadang-kadang mereka ni duduk jauh dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kadang-kadang mereka tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman tersebut berkemungkinan orang yang bukan Aad, orang yang bukan Arab ini, sifat mereka seperti itu. Kerana mungkin mereka jauh dengan Nabi, mungkin mereka baru memeluk Islam. Maka Nabi nak bagikan gambaran contoh yang ada pada zaman Nabi. Lalu Nabi kata, Qulubul ajib, hati-hati orang ajam. Yang kedua Nabi kata, lidah orang Arab. Apa maksud lidah orang Arab? Para ulama menafsirkan dengan pelbagai tafsiran. Antaranya yang dimaksudkan dengan lidah orang Arab ni apa? Lidah orang Arab ni adalah manusia yang bercakap dengan lemah lembut. Sebab apa? Orang Arab ni cara cakap dia lemah lembut. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi ke Mekah, pernah pergi ke negara Arab lah kan, Mesir ke, Morocco ke, Jordan ke, Yaman ke, orang Arab ni mulut dia memang baik. Lagi-lagi nak suruh kita beli barang, cukup baik kan. Ataupun dia nak minta tolongan kita ke, ya Allah, manis mulut lah, siap dengan puji. Kalau di Maghribi dulu, saya pernah pergi di Mesir dan pernah pergi di Maghribi. Ada sedikit perbezaan lah di antara Mesir dan Maghribi. Mesir orangnya kasar sikit. Saya sampai dalam flight tu pun dia dah bubukan kita kan. Kata, oh, dia buat macam tu lah dengan kita, orang ajam, orang bukan Arab. Tapi di Morocco baik sikit. Morocco ni bila kita sampai dia sambut, dia kata silakan kau tinggal dekat mana, ada rumah tak, kau nak ada tumpang kan tak. Memang lebih baik. Tetapi hakikatnya secara umum, mulut orang Arab ni cukup baik. Dia menjaga suka puji orang. Kadang-kadang benda tu tak betul pun, kita bercakap dengan dia kan. Kita cakap Arab. Kita baru sampai cakap Arab. Ana ismi Hakim, baru nak belajar cakap Arab kan. Datang sampai negara Arab. Dia kata, ui bagus kau cakap Arab kau ni. Malu belajar dulu. Dia puji kita seolah-olah kita ni dah 10 tahun cakap Arab. Seolah-olah kita cakap memang fasih lah. Sedangkan kita baru nak belajar bahasa Arab. Ini mulut orang Arab. Dia suka puji, suka bagi perkataan yang bagi kita semangat. Daripada satu sudut baguslah. Kan? Tapi Nabi nak bagi gambaran dalam hadis, Nabi kata apa? Lidah orang Arab ni, lidah orang yang lemah lembut. Hati dia keji. Hati dia penuh dengan nifak, sifat munafik. Tetapi mulutnya dia penuh dengan kelembutan. Menyatakan perkataan-perkataan yang baik. Mengatakan seolah-olah dia bukanlah orang yang munafik. Kita tengok daripada cakap dia memang baik. Tetapi pada hakikatnya hati dia adalah hati yang munafik. Ataupun ada sebagian ulama kata, maksud daripada lidah orang Arab ni apa? Maksud daripada lidah orang Arab adalah lenggok bahasa yang indah. Sebab apa? Sebab orang Arab ni dia ada satu gaya bahasa yang cukup indah. Dengan balaghahnya, dengan majaznya dan sebagainya. Maka Nabi nak gambarkan dalam hadis ini bagaimana keadaan manusia pada zaman tersebut yang pada zahirnya baik, lisannya baik, depan kita cakap baik, tapi belakang kita ada kumpat kita. Depan kita kata kau ni baik lah, dan tak pernah jumpa orang baik macam kau. Tapi bila belakang dia kutuk kita, dia burukkan kita, dia pusing pula cerita, maka inilah antara yang difahami oleh para ulama. Tetapi ada kemungkinan, ini pandangan peribadi saya sendiri ketika mana kita membaca hadis-hadis ini dan beberapa hadis yang berkaitannya, la'alla sawab, berkemungkinan apa yang Nabi nak maksudkan di sini adalah berkenaan dengan hal keadaan bangsa Arab yang ada di Dubai, ada di negara-negara Arab yang kaya raya. Kalau kita tengok hadis ini, tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada pertama Nabi sebut tentang sifat manusia akan muncul pada akhir zaman itu, sehinggalah akhirnya kebanyakannya ada pada mereka. Yang pertama apa? Cintakan dunia. Bila kita tengok di Dubai, di beberapa negara-negara Arab yang kaya raya, yang ada minyak dan sebagainya, hubbud dunia, mereka lebih cintakan dunia mereka. Mereka tak kisahlah kalau Palestin ke, kalau apa pun negara Islam kena serang ke, tak apa. Yang penting dia punya negara selamat. Itu yang pertama. Hubbud dunia. Yang kedua, sunnatuhum sunnatul a'rab. Dia orang Arab, tapi cara hidup dia dah tak macam orang Arab dah. Pakaian dia,
minuman dia, kehidupan dia, rumah dia, cara dia berjalan, kesemuanya mereka dah ikut orang bukan Arab. Sedangkan dia bangsa Arab. Tetapi mereka lebih suka tengok orang Barat, ikut orang Eropah, ikut orang sana yang bukan Arab. Kerana mereka menganggap bahawa orang yang bukan Arab itu lebih maju, lebih moden, lebih bergaya daripada mereka. Kalau kita pergi negara-negara seperti Dubai, Emirat, kita akan lihat bagaimana keadaan masyarakat di sana sebiji seperti mana yang Nabi sebut di sini, iaitu yang pertama, cinta akan dunia. Kehidupan mereka, cara hidup mereka, kesemuanya mengikut orang yang bukan Arab. Kemudian yang lebih detail Nabi bagi, Nabi kata apa? Wa ma atahum min rizqin ja'aluhu fil hayawan. Nabi kata apa? Nabi kata tidaklah yang diberikan kepadanya rezeki, melainkan rezeki tersebut mereka akan berikan kepada binatang ternakan mereka. Kita lihat di negara-negara Arab yang kaya-kaya, macam-macam binatang yang dibawa. Binatang pelik-pelik, rimau dibawa kat rumah. Singa lah, dengan iguana lah, macam-macam binatang yang pelik. Yang binatang tu bukan murah harga dia. Makannya pun bukan murah. Maka la'ala sawab, apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini adalah berkenaan dengan hal keadaan bangsa Arab tersebut, yang mana keadaan mereka adalah sebiji dengan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, daripada cara hidup mereka, daripada apa yang mereka jadikan rezeki mereka berikan kepada haiwan, bagi binatang ternakan. Kalaulah duit daripada binatang ternakan itu digunakan untuk membantu rakyat di Palestin, berapa banyak duit dapat dibantu. Kalaulah duit yang mereka berikan kepada haiwan, kepada binatang ternakan mereka itu diberikan kepada fakir-fakir miskin di negara-negara Islam, boleh tak bantu agak-agak? Maka ini yang Nabi nak gambarkan. Dan lebih terperinci lagi Nabi kata apa? Yarawnal jihad ad-darara. Mereka melihat jihad sebagai suatu kemudaratan. Hari ni ada orang tanya, kenapa Emirat, kenapa negara-negara Arab lain buat tak tahu ya bila Palestin kena serang? Sedangkan mereka kaya. Arab Saudi ada berjuta duit. Berpuluh kali ganda lebih kaya daripada kita. Negara yang besar, tapi kenapa mereka tak nak bantu? Kalaulah negara Islam berpakat untuk membina tentera pertahankan Palestin, agak-agak mampu tak? Jawapannya, kita mampu. Kita ada banyak negara-negara yang kaya. Tetapi kenapa tak berlaku? Kerana mereka melihat jihad sebagai suatu kemudaratan bagi mereka. Mereka melihat kalau mereka keluar berjihad, apa yang mereka ada hari ini habis semuanya. Sedangkan Nabi SAW mengajar kepada kita untuk berjihad di jalan Allah. Pertahankan negara, pertahankan bumi yang diduduki oleh umat Islam. Apatah lagi kiblat pertama umat Islam. Tetapi kerana mereka lebih cintakan dunia mereka, mereka menganggap bahawa jihad, peperangan, perjuangan itu merupakan suatu kemudaratan untuk diri mereka. Wazakata magrama, dan mereka juga melihat zakat sebagai suatu bebanan. Payah betul dia nak keluarkan zakat. Di Maghribi, negara Morocco yang saya pernah duduk lah, saya cerita. Di Dubai tu saya tak pernah pergi. Pergi pun singgah Rajab je, tak pernah lah turun pergi jumpa orang Arab kat sana. Di Maghribi sendiri, mereka tidak ada majlis agama Islam yang menguruskan tentang zakat. Mereka adalah jabatan agama mereka, tetapi tidak ada suatu jabatan yang menguruskan tentang zakat. Orang nak bayar zakat, bayarlah. Kau tak bayar zakat, suka hati ikutlah. Jadi keadaan yang Nabi gambarkan dalam hadis ini jelas kita boleh tengok di negara-negara Arab. Kalau kita nak faham secara zahir, walaupun ada kemungkinan kita boleh juga memahami hadis ini secara majaz, secara perumpamaan Nabi. Sebab apa? Sebab orang yang Arab tu siapa? Apa yang didefinisikan dengan Arab? Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam Kanzul Ummal, diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir daripada Abu Salamah bin Abdurrahman secara mursal, Nabi kata apa? Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Faman takallama bil arabiyyati fahuwa arabi." Nabi kata, orang Arab tu siapa? Nabi kata orang Arab adalah mereka yang bercakap bahasa Arab.
Orang Arab, Nabi tak kata orang yang duduk di Mekah, orang yang duduk di Saudi, tak. Nabi kata orang Arab tu siapa? Arab adalah mereka yang bercakap dengan bahasa Arab. Waalaikumsalam. Tak maaf lah, bila semangat ni kan kadang-kadang tak sempat nak baca komen kan. Tuan-tuan yang ada soalan boleh terus tanya yuk. Maka boleh juga difahami hadis ini dengan makna yang majazi, dengan makna perumpamaan je. Nabi nak bagi tahu tentang hati orang ajam ini adalah hati yang akhlak keji, penuh dengan kesombongan, sifat munafik, lidah dia baik tapi hatinya keji, hatinya jelek. Dan boleh juga kita fahami dengan sejarah zahir yang kita sebutkan sebentar tadi, iaitu tentang perihal keadaan bangsa Arab itu sendiri. Yang mana mereka cintakan dunia, mereka berikan duit mereka kepada haiwan ternakan mereka habiskan kepada haiwan ternakan. Mereka menganggap bahawa zakat itu sebagai satu bebanan. Sedangkan Nabi SAW sebut apa? Nabi sebut dalam banyak hadis tentang kelebihan ataupun tentang pentingnya untuk menunaikan zakat. Nabi kata apa? Hassinu amwalakum bizzakah. Peliharalah harta kalian dengan berzakat. Hari ni kita takut nak keluarkan zakat sebab apa? Kita menganggap bahawa zakat tu satu bebanan. Dan rumah dan macam mana nak bayar kalau dia bayar zakat? Kereta dan lagi nak bayar. Dan nak makan apa kau bayar zakat? Maka mereka menganggap bahawa zakat itu sebagai satu bebanan. Sedangkan Nabi kata apa? Nabi kata hassinu amwalakum bizzakah. Nabi ajar kita untuk pelihara harta kita macam mana? Nabi kata pelihara harta kalian dengan menunaikan zakat. Maksudnya apa? Kalau kita tak menunaikan zakat, maka harta kita tidak akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh kita menganggap bahawa zakat itu sebagai satu bebanan, kerana dia adalah kewajipan. Zakat bukan sekadar nak bantu orang lain, tetapi zakat itu juga untuk memelihara harta kita. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Ma talafa malun fi barrin wala bahrin illa bitarkiz zakah. Nabi kata tidaklah rosak harta. Ini Nabi sebut dengan jelas. Nabi kata tidak rosak harta, tidak hilang sesuatu harta itu, sama ada yang di bumi ataupun di laut, di darat ataupun di laut, melainkan kerana mereka telah meninggalkan zakat. Maksudnya apa? Orang yang tak menunaikan zakat, Allah tidak akan pelihara harta dia. Sudah pasti dan pasti harta dia akan rosak. Kita tak bayar zakat, duit itu tak akan kita rasa. Jangan harap kita nak rasa. Duit itu akan pergi ke tempat lain. Tiba-tiba tayar pancit, tiba-tiba kereta mengagam, tiba-tiba rumah kena macam-macam, kena poti lah, kena macam-macam. Akhirnya duit tu kena bayar dekat situ. Sebab apa? Sebab kita sendiri tidak menjaga harta kita dengan melaksanakan zakat. Dan Nabi kata dalam hadis lain, idza duyatiz zakat matal bahaim, matat al bahaim. Nabi kata kalaulah manusia itu, orang Islam itu, mereka tidak menunaikan zakat, maka binatang-binatang ternakan mereka akan mati. Ini nak bercerita tentang hadis tadi, yang mana mereka ada makanan beri kepada haiwan. Kadang-kadang kucing, makanan kucing ni RM500 sebulan. Makanan kucing kan. Sedangkan duit itu boleh diberikan kepada fakir miskin. Adakah kehidupan binatang ternakan itu lebih mulia daripada orang yang susah? Kenapa kita nak habiskan duit kita kepada binatang ternakan, sedangkan ramai kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang tak makan? Hari ini kita tengok keliling kita dengan bendera putih lah, dengan apa lah, macam-macam hal. Masyarakat kita dalam kesusahan. Dilanda pula dengan COVID-19. Kan? Maka sepatutnya duit tersebut digunakan untuk membantu orang Islam. Keluarkan sedekah. Dawu mardakum bisadaqah, kata Nabi SAW. Ubatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Sama ada penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin. Zahir itu apa? Kencing manis, darah tinggi, jantung. Batin tu apa? Penyakit hati kita yang cintakan kepada dunia. Maka Nabi ajar kita untuk ubati penyakit-penyakit tersebut dengan kita mengeluarkan zakat. Dan Nabi kata, ma naqasat sadaqatum min mal. Nabi kata tidak akan kurang daripada harta yang dikeluarkan untuk bersedekah. Maka dalam Al-Quran juga kita melihat terlalu banyak ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan, mengajarkan kepada kita untuk kita membantu orang yang susah, untuk kita mengeluarkan sedekah. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Allah sebut bagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasana. Sesiapa yang nak bagi pinjam kepada Allah. Sedangkan kalau kita faham secara logiknya, kenapa Allah nak gunakan istilah pinjam? Sedangkan rezeki itu kan Allah yang beri. Apa yang kita ada hari ni, kesemuanya Allah yang beri. Kalau Allah kata tak, kita takkan dapat walaupun satu sen. Jadi apa yang kita ada hari ni, kesemuanya adalah izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tetap menggunakan istilah qard. Qard ni apa? Pinjam. Allah kata siapa yang nak bagi pinjam kepada aku, bagi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak bagi pinjam kepada Allah? Bagi pinjam kepada Allah dengan memberi sedekah kepada fakir miskin. Dan Allah kata fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Allah kata dan akan bayar hutang tersebut, kau jangan risau. Duit kau takkan luar. Aku akan bayar duit yang kau bagi pinjam itu dengan bayaran yang berlipat kali ganda. Maka jangan risau. Kerana apa yang kita keluarkan kepada orang yang dalam kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan menggantikan dengan ganjaran yang lebih baik. Dalam ayat ini Allah SWT firman, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Allah SWT firman, bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Setiap daripada 7 tangkai tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, mengandungi 100 biji. Dan ingatlah kata Allah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita apa? Keluarkan zakat, bantu orang dalam kesusahan, Allah akan balas dengan berlipat kali ganda kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini bukanlah selama-lamanya. Kita hidup dekat dunia ni kita tak tahu berapa lama. Duit yang kita ada hari ni, yang kita kumpul hari ni untuk apa? Kita yakin kita boleh habiskan duit itu. Silap-silap bila kita tak ada, duit itu orang bergaduh pula berebut. Kita tak merasa, kita melempung dalam kubur. Sebab apa? Kehidupan kita di dunia hanyalah sementara. Sebab tu ada kisah yang cukup menarik tentang seorang kanak-kanak yang dihantar ayahnya untuk pergi belajar berniaga di Baghdad. Kisah ini disebutkan dalam kitab Majanul Adab. Kisah yang cukup menarik. Kisah dia, kalau sempat lagi kan, masa pun tak banyak, insyaAllah kita cuba habiskan. Kisah dia bermula seorang ayah yang berada di Baghdad, dia ada seorang anak lelaki. Di Baghdad pada ketika itu, mereka punca utama pendapatannya adalah dengan berniaga. Jadi ayah ni, dia minta kepada anak lelaki dia untuk pergi belajar berniaga, ambil business course. Kalau hari ni lah kan, pergi belajar, masuk universiti, ambil business course. Ambil bidang bisnes. Tapi zaman tu tak ada universiti. Dia buat macam mana? Dia kata, wahai anakku, aku akan hantar kau pergi ke negara timur. Di sebelah India, di sebelah China. Sebab apa? Pada ketika itu, walaupun hari ni pun sama je. Pada zaman tersebut, orang di India dan orang yang ada di China, orang yang cukup pandai berniaga. Cerdik berniaga daripada zaman dulu lagi. Jadi tak pelik bila kita kata hari ni China dan India pandai berniaga. Sebab daripada zaman dulu lagi mereka memang bijak berniaga. Akhirnya ayah dia kata apa? Wahai anakku, kau pergi ke sana, kau pergi belajar. Kau jangan risau, dia sediakan kelengkapan kau. Dan beri kau makanan yang siap, kenderaan kau naik kapal, ada pula pembantu yang disediakan untuk kau. Kau ikut je, kau duduk dalam kapal tu. Kau tak payah nak kayu-kayu kapal tu dah. Orang lain buat. Kau duduk je, kau sampai sana, kau belajar, kau balik sini. Tolong dan berniaga, kata ayah dia. Si anak ni pun dia kata, okey lah. Pergi belajar. Kan? Anak ni pun keluar bersama dengan pembantu-pembantu yang ayah dihantar bersama. Adalah makanan, barang-barang, keperluan yang mencukupi untuk dia pergi belajar dan balik. Dalam perjalanan tersebut, perjalanan yang mengambil beberapa hari. Pada hari yang ke-9 dalam perjalanan itu, berlaku ombak yang dahsyat.
badai yang melanda sehingga akhirnya kapal itu hancur. Berkocai kapal yang dinaiki oleh pemuda ni tadi dengan pembantu-pembantunya. Habis semuanya barang-barang tenggelam. Dan pembantu-pembantu yang mengikuti pemuda ini pun kesemuanya mati lemas. Kecuali pemuda ni seorang. Dia seorang yang hidup, yang lain semua mati. Kan? Dan pemuda ini pun dia hidup sebab apa? Sebab ada serpihan daripada kapal tu yang terapung. Dia pun panjat atas serpihan tu, dia pun terapung, bergerak ikut ombak yang bergerak. Dia seorang je hidup, yang lain semua mati. Barang-barang semua hilang, tenggelam. Pemuda ini dia dibawa oleh air laut sehinggalah dia sampai di sebuah pantai. Bila dia sampai di pantai tersebut, dia berada dalam keadaan tidak berpakaian. Tidak ada seurat benang pun yang ada di tubuhnya pada ketika itu. Dan bila dia ada dalam keadaan itu, orang yang dia ikut dah semua dah tak ada. Tinggal pula seorang-seorang tepi pantai. Dia pun menangis, menghuru nangis. Beria-ria dia menangis. Lepas tu siapa nak tolong dia ni, habislah Dan. Duduk seorang-seorang kat sini, kau ada rimau ke, kau ada gajah ke, macam mana nak menawan. Dia budak muda. Dia pun menangis. Tiba-tiba, bila dia tengah menangis tu, datang sekumpulan manusia. Dan manusia ni, dia datang dengan membawa pakaian yang cukup cantik. Mereka juga datang membawa dengan pelana yang pada zaman itu dibawa untuk raja-raja. Dia datang kepada pemuda tadi, dia terus pakaikan baju yang cukup indah yang terbuat daripada sutera. Dan pemuda ini juga dipakaikan dengan batu permata yang cukup indah. Tak cukup dengan itu, dipakaikan pula di kepalanya dengan mahkota. Bila dah pakaikan mahkota, dia angkat pemuda ini, letak atas pelana. Seperti yang dibawa, seperti pelana yang diduduki oleh raja-raja. Bila dah naik, dia bawa pula pergi ke istana. Istana yang cukup indah. Bila sampai dekat istana tersebut, dia angkat pemuda ni tadi, letak di atas kerusi di sebuah mahligai yang cukup indah. Cukup cantik. Lalu pemuda ini pun duduk di atas kerusi singgasana tersebut. Dalam keadaan yang cukup bingung. Dia tak faham apa konon, apa yang berlaku. Tiba-tiba dan dia angkat, tak siapa-siapa, pakaikan dan baju, pakaikan permata, perhiasan, pakaikan perfume. Kok zaman tu ada perfume lah kan. Pakaikan perfume, macam-macam. Lengkap. Angkat pula, tak suruh berjalan, tak kasih berjalan. Angkat, pikul ramai-ramai, bawa ke istana, bagi istana, duduk di atas singgasana dengan kursi yang cukup indah. Bingung dia. Dan dalam keadaan itu juga, keliling dia ada menteri-menteri. Ada pembesar-pembesar. Ada menteri kanan, ada menteri pendidikan. Pada zaman tu lah. Menteri pendidikan ada. Menteri pertahanan ada. Semua pembesar-pembesar ada. Dan antara pembesar tersebut ada seorang pakcik tua. Dia pakai serban. Gaya dia baik, tawaduk, tunduk je dengan janggut dia. Kemungkinan dia menteri agama lah kalau kita zaman hari ni kan. Zaman tersebut dia pembesar tapi dia bahagian agama. Dan bila pemuda ini duduk di atas singgasana tadi, orang yang dekat bawah ni duk puji dia. Dia dah lah tak faham, tiba-tiba kena angkat. Dah lah bola pergi hanyut. Dipakaikan pula baju. Hantar ke istana, duduk atas singgasana. Dia tak faham. Tiba-tiba orang yang kat bawah ni buat apa, duk puji dia. Tuanku ni handsome lah kata dia. Ui, handa baju tuanku. Tuanku nak apa tuanku? Tuanku minta je saya bagi kata dia. Yang seorang pula kata tuanku nak makan apa-apa saya sediakan. Saya masak, orang rumah saya pandai masak. Macam-macam. Yang seorang ni tuanku minta tolong sign ni, ada projek ni tuanku minta tolong sign. Akhirnya pemuda ni dia bingung. Dia kata, kejap. Dan poling kepala ni, serabut kepala dia ni. Apa berlaku sebenarnya ni? Dia tak faham kata dia. Boleh tak dia nak minta semua orang yang ada dalam istana ni keluar kejap, tinggalkan seorang pakcik tua yang pakai serban ni, yang menteri agama ni, tinggalkan dia. Dan nak bercakap dengan dia. Yang lain keluar kata dia. Orang yang ada pada ketika itu, bila raja arahkan dia untuk keluar, dia pun keluar. Okeylah, raja dah suruh keluar. Dia pun keluar.
Bila keluar, pemuda ni tanya kepada pakcik tua ni tadi, yang berjanggut tadi. Dia tanya, Syekh, wahai tuan, wahai Syekh, kau boleh tak cerita dengan Dan apa konon sebenarnya ni, apa yang berlaku ni? Dan tak faham. Apa konon-konon Dan konon duduk kat kursi ni? Abah Dan tak ada keturunan raja dah. Dan tak pernah sampai sini. Macam mana tiba-tiba Dan jadi raja dekat sini, kata dia. Tuan Syekh ni pun cerita. Dia kata, wahai pemuda, wahai tuanku nak tahu tak? Di tempat kami ni, kami ada suatu adat, kebiasaan. Pada setiap 3 tahun, genap 3 tahun, kami akan tukar raja. Dan raja yang kami lantik adalah orang yang pertama yang datang daripada laut menjejak kaki di pantai. Maka dialah raja yang kami akan lantik. Setiap 3 tahun. Macam itulah yang akan berlaku. Dan kebetulan tadi adalah waktu untuk kami melantik raja. Tuanku pun sampai. Jadi tuanku jadi raja untuk negara kami, kata Tok Syekh ni. Pemuda ni tambah bingung. Dia kata, apalah pelik macam tu benar kau punya pilihan raya ni kan? Macam tu sekali kau boleh anggap bahawa orang yang datang daripada laut tu adalah utusan yang dihantar untuk menjadi raja. Kod yang sampai tu lah Nun. Kan? Raja ni, yang Syekh ni kata, memang macam tu kebiasaan kami, wahai tuanku. Kemudian pemuda ni tanya, wahai Tok Syekh, kalaulah setiap 3 tahun akan ditukar raja, apa yang akan berlaku kepada raja yang sebelum ni? Setiap 3 tahun dah tukar, apa yang berlaku kepada setiap yang sebelum ni, yang 3 tahun ni? Mana apa jadi kepada dia? Tok Syekh ni pun kata, wahai tuanku, raja-raja sebelum ni tuanku, apabila genap sahaja 3 tahun, mereka akan ditarik daripada kaki mereka. Dan mereka akan ditarik daripada kaki sehingga mereka jatuh daripada singgasana. Dan baju yang mereka pakai akan dicabut dan dipakaikan dengan baju yang usang. Baju yang buruk. Kemudian, apabila dah dipakaikan dengan baju yang buruk, dia akan diangkat oleh 4 orang tentera. Tentera ni akan angkat dia, bawa naik sampan, hantar ke sebuah pulau yang tak ada makanan, yang tak ada minuman, tak ada tempat, tak ada manusia. Duduk sorang-sorang kat situ. Akhirnya apa berlaku? Orang tu akan mati. Begitulah adat kami, wahai tuanku. Setiap 3 tahun, bila genap je, dia akan ditukarkan pakaian, ditarik daripada kaki, buka baju, pakaikan baju buruk, naik atas sampan, dihantar oleh 4 orang tentera, duduk kat pulau seorang-seorang, yang 4 ni balik. Yang pemuda ni poning kepala. Dah pula macam tu. Dia ingatkan elok lah Dan dapat jadi raja ni. Kesannya 3 tahun je, lepas tu dah kena tukar. Kan? Macam kita lah dekat Malaysia ni kan. Dah kena tukar. Kalau politik, kalau bertukar pilihan raya, kena tukar. Macam tu dia fikir. Lepas tu 3 tahun kena tukar. Tak boleh jadi ni. Kemudian dia tanya kepada Tuan Syekh ni, wahai Tuan Syekh, boleh tak kau bagi idea kepada aku macam mana nak buat ni? Dan tak nak mati dia, dan muda lagi. Dia nak pergi belajar dekat Cina, India tu lah. Dia nak balik pergi tolong Abah Dan. Abah Dan ahli perniagaan, kaya-kaya. Dia nak pergi belajar. Dan tak nak terlibat pun dengan negara kau ni. Apa cadangan kau, kata dia. Lalu kata Tuan Syekh ni, wahai tuanku, kalau tuanku nak saya bagi pandangan, saya akan bagi pandangan. Saya ada idea yang bernas. Macam ni lah tuanku. Tuanku arahkan kepada Patik. Tuanku arahkan kepada saya untuk saya sediakan kelengkapan di pulau tu nanti. Tuanku arahkan kepada saya untuk arahkan tentera-tentera pergi siapkan kelengkapan, tanam pokok, siap-siap pokok kelapa, pokok durian, tanam macam-macam yang ada. Apa yang tuanku nak, saya tanam. Tanam untuk tuanku sayur bendir, kacang buncis, peria ke. Tanam apa yang tuanku nak, saya tanam. Saya juga akan sediakan kepada tuanku air. Saya akan galikan, cari punca air untuk tuanku minum. Sebab tepi dekat pulau tu takkan tuanku nak minum air laut. Saya akan galikan air, buat pergi untuk tuanku minum, tuanku mandi, semua siap. Dan saya juga akan ternakkan binatang-binatang ternakan. Kambing saya akan buat, saya akan bela. Untuk apa pun tuanku nak makan, tuanku request lah. Ayam ke semua saya sediakan.
Cukup je 3 tahun, nanti tuanku akan duduk kat sana, tuanku tak ada masalah dah. Semua ada, makanan ada, minuman ada, tempat tinggal ada, pakaian ada, semua saya siapkan lengkap kan. Tuanku duduk je kat situ. Jadi pemuda ni bila dia dengar nasihat daripada Tuan Syekh ni, dia kata okey lah macam tu. Boleh lah. Kira jadilah apa yang kau bagi idea ni, saya terima lah. Kau buat lah, kau jalankan je lah. Asalkan Dan tak mati kat pulau tu. Dan mati siap kau, kata dia. Akhirnya Tuan Syekh ni pun dia buat kerja dia. Dia panggil tentera-tentera untuk siapkan kelengkapan di pulau tu nanti. Gali tanah, tanam pokok-pokok, bela binatang, buat rumah, sediakan katil, baju, semua lengkap. Sehinggalah genapnya 3 tahun. Bila dah genap 3 tahun, tibalah masa yang pemuda ini yang jadi raja ni akan diturunkan daripada takhta dia. Dan apa yang diberitahu oleh Tuan Syekh ni tadi benar-benar terjadi. Sebab tadi, para pembesar tadi, mereka tak bagi tahu pun tentang perkara tersebut. Dia cuma bagi tahu tentang keseronokan jadi raja, tuanku dapat projek, tuanku nak apa, saya bagi tuanku minuman, makanan, tuanku nak makan apa, cakap, saya bagi tuanku kereta, saya bagi macam-macam. Mereka tak bagi tahu pun kepada tuanku ni yang dia hanya 3 tahun je. Yang bagi tahu siapa? Tuan Syekh ni. Bila genap 3 tahun, pemuda ini ditarik daripada kaki dia, tersungkur daripada kursi mahligai dia. Dicabutkan baju dia, dipakaikan dengan baju yang usang. Diangkat oleh 4 orang tentera, hantar ke pulau tersebut. Dan nasib baik, dah disediakan segala kelengkapan dekat pulau tu. Dia pun dapat duduk dengan senang. Ada makanan, ada minuman, lengkap. Dan dia pun tak mati di pulau tersebut. Walaupun dia duduk seorang-seorang. Dan bila dah beberapa tahun dia duduk di pulau tu seorang-seorang, lalu sebuah kapal. Kapal yang besar. Kapal tu pula kebetulan singgah di pulau tersebut. Bila singgah dia pun tanya, kau daripada mana, nak ke mana ni? Dia kata kami daripada timur nak ke barat, nak pergi ke Baghdad, nak balik ke Baghdad ni. Yang pemuda ni kata kebetulan. Dan memang dah lama nak pergi balik ke Baghdad. Boleh tak dan tumpang? Orang ni pun kata boleh. Jom kita naik kapal. Dia pun naik kapal balik ke Baghdad dan dia hidup dalam keadaan yang senang lenang. Duduk jumpa balik abah dia, dapat berniaga seperti biasa, dapat pengalaman yang cukup hebat. Tuan-tuan, dalam kisah ini tuan-tuan mempunyai 1000 erti pengajaran dalam kehidupan kita. Apa kono-mengono ya Ustaz? Cerita ni tuan-tuan bukan cerita yang benar. Tuan-tuan janganlah cari sanad ya. Tuan-tuan tiba-tiba nak katakan Ustaz ni cerita dongeng ni. Tuan-tuan nak cari sanad ni. Siapa cerita ni, daripada siapa, an siapa. Memang tak akan jumpa. Cerita ni cerita yang dongeng. Cerita reka-rekaan. Nanti kita akan bincang, boleh ke kita reka cerita ni Ustaz? Apa hukum reka cerita? Nanti kita akan bincang selepas ni. Tetapi pengajaran yang paling penting dalam kisah ni apa tu tuan-tuan? Kisah ini nak bagi tahu kepada kita tentang kehidupan kita di dunia ini. Kita berasal daripada sebuah tempat. Dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Seperti mana pemuda tadi dihantar oleh ayahnya untuk pergi berniaga. Maka seperti itu kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk terus mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah perintah kita untuk risau tentang rezeki. Dia siapkan rezeki. Seperti mana ayah tadi menyiapkan rezeki untuk anak dia. Beri kelengkapan yang cukup dengan pembantu, dengan makanan, semua lengkap. Kemudian setelah 9 hari itu diumpamakan dengan 9 bulan kita berada dalam perut ibu kita. Bila 9 bulan kita berada dalam perut ibu kita, maka perut ibu kita akan berlaku ombak seperti mana pemuda tadi berlaku ombak. Sebab tu mak kita sakit perut. Dia tak tahan mana nak beranak ni. Tolonglah, pergilah panggil ambulan ke apa. Macam tu lah. Keadaan digambarkan, perumpamaan seperti mana pemuda tadi yang berada dalam ombak tadi, yang ditimpa oleh bencana ombak. Maka seperti itu kita dalam perut ibu kita. Akhirnya kita akan keluar seperti mana pemuda tadi jatuh ke tepi pantai dalam keadaan tidak berpakaian. Tak ada seorang pun manusia lahir dekat dunia ni ada pakaian. Takkan ada. Semua lahir tanpa pakaian. Maka seperti itulah pemuda itu tadi.
Bila dia sampai di tepi pantai dalam keadaan tidak berpakaian, dia akan menangis. Sebab apa? Pada ketika itu yang dia tahu hanyalah menangis. Seperti itulah kita ketika mana kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Kita tak tahu benda lain. Kita hanya tahu menangis. Tak ada orang budak tiba-tiba lahir, mak nak susu. Mak, dia tak nak baju ni, apalah baju macam ni kau bagi. Balilah cantik sikit, tak ada. Semua akan menangis. Sebab apa? Kita bingung tiba-tiba kita dilahirkan di muka bumi. Seperti mana pemuda tadi. Kemudian manusia yang datang kepada pemuda tadi, yang memakaikan kepada manusia tadi dengan baju, dengan mahkota, dengan permata, maka itulah dunia dalam kehidupan kita. Suatu ketika, apabila kita telah besar, maka dunia akan datang kepada kita. Pekerjaan akan datang kepada kita. Isteri, suami, anak-anak, rumah, pekerjaan dan sebagainya. Maka itulah yang diumpamakan dengan rakyat yang datang untuk mengambil pemuda ini sebagai raja. Maka seperti itulah kehidupan kita. Bila kita lahir, maka dunia akan datang. Kita akan dibawa kepada suatu zaman, pada satu keadaan yang kita dikelilingi dengan manusia yang bermacam-macam jenis manusia. Manakala para menteri-menteri yang ada di hadapan raja tadi adalah seperti hawa nafsu, seperti dunia, seperti syaitan yang sentiasa menghasut kita untuk mengajak kepada perkara yang tidak baik. Dia tidak mengingatkan kita kepada kematian. Dia tak bagi tahu kita yang kita ni tak lama. Kita hanya ada masa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Habis masa tu, habislah kita. Dunia tak bagi tahu. Syaitan dia tak bagi tahu. Nafsu tak bagi tahu sehingga akhirnya kita lupa bahawa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Sampai masa kita akan pergi. Maka seperti itulah juga pemuda tadi. Apabila telah genapnya 3 tahun, masa yang telah ditetapkan seperti mana masa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk setiap daripada kita, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa kita, ruh kita akan ditarik daripada kaki kita seperti mana pemuda tadi ditarik daripada kakinya. Maka itulah perumpamaannya. Yang mana bila kita dah sampai masa ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nyawa kita akan ditarik daripada kaki kita. Baju yang kita ada hari ini akan ditanggalkan. Pakailah baju mahal macam mana pun. Pakailah baju indah macam mana pun. Baju-baju tersebut akan ditanggalkan. Kot tak boleh tanggal, akan digunting. Koyak, tak ada guna dah. Dah tak boleh pakai. Bagi orang lain pun orang tak nak pakai dah. Dan kita akan disarungkan dengan pakaian yang usang, pakaian yang biasa, iaitu kain kapan. Seperti mana pemuda tadi dipakaikan dengan pakaian yang usang, maka seperti itulah diri kita nanti. Bila sampainya masa, baju kita akan dibuka dan kita akan dipakaikan dengan kain kapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, Tuk Syekh tadi siapa? Tuk Syekh tadi adalah Al-Quran. Diumpamakan sebagai Al-Quran yang apabila kita kembali kepada Al-Quran, kita minta pandangan daripada Al-Quran, kita melihat, merujuk kepada Al-Quran apabila kita ada dalam sesuatu masalah, maka Al-Quran akan memberi jalan penyelesaian. Seperti mana Tuk Syekh tadi memberi idea, memberi penyelesaian kepada pemuda ini. Kalau kau nak selamat, kau siap-siapkan dekat pantai itu makanan, pakaian. Maka seperti itulah Al-Quran. Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk membuat persiapan, persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat persiapan untuk kita berada di alam kubur nanti. Di suatu alam yang tak ada makanan, tak ada rumah, tak ada apa-apa. Kita akan tinggal seseorang, berseorangan. Seperti mana raja-raja sebelum ini yang tinggal di pulau berseorangan, akhirnya mereka mati. Maka seperti itu kita. Tetapi apabila kita merujuk kepada Al-Quran, Al-Quran memberikan kita penyelesaian untuk kita bersiap sedia dengan kematian. Macam mana kita nak siapkan sedia dengan kematian? Kita berinfak kepada Allah Subhanahu, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan duit bersedekah. Tunaikan zakat, dirikan semayang, buat amal jariah. Maka itulah yang akan menjadi persiapan untuk kita berada dalam alam kubur itu nanti. Maka itulah yang diumpamakan dengan istana ataupun rumah penginapan yang akan kita duduk di pantai, di pulau itu.
binatang ternakan, makanan, pakaian, maka itulah semuanya diumpamakan sebagai amalan yang kita buat di dunia. Amalan itulah yang akan menjadi peneman kita dalam kubur ketika mana kita berseorangan kelak. Kalau kita tidak membuat persiapan tersebut, maka kita akan tinggallah berseorangan sehinggalah kita mati. Sehinggalah kita akan diazab oleh malaikat Munkar Nakir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah perumpamaan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian 4 orang tadi, tentera yang membawa tadi, diumpamakan sebagai 4 orang yang akan memikul kita, membawa kita ke kubur. Seperti mana bila kita mati, kita akan diangkat oleh manusia dan kita dibawa ke kubur. Dan 4 orang yang akan kembali. Seperti mana tentera tadi, mereka akan kembali ke istana. Mereka tak ikut kita. Kita akan terus tinggal berseorangan seperti mana pemuda tadi tinggal berseorangan di dalam di pulau tersebut. Maka inilah hikmah pengajaran daripada cerita ini yang cukup memberi keinsafan kepada diri kita untuk mengetuk hati kita, memberitahu kepada kita yang kita hidup di dunia ini bukan selama-lamanya. Kita perlu membuat segala persiapan sebelum kita duduk tinggal di dalam kubur berseorangan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Walaupun kisah ini pada secara hakikatnya merupakan kisah yang dongeng, bukan kisah yang benar. Carilah, memang tak ada pemuda. Pemuda itu tidak wujud. Tetapi kisah ini dicipta adalah untuk memberi pengajaran kepada kita. Untuk bagi tahu kepada kita tentang hakikat kehidupan di dunia kita yang sementara. Bagi tahu kepada kita untuk sentiasa bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedia dengan amalan ketaatan untuk menjadi pembantu kita ketika mana kita berseorangan di alam kubur. Maka kisah ini walaupun secara realitinya adalah dongeng, tetapi ia dibenarkan oleh syarak. Dalilnya apa? Nabi sebut dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan." Nabi kata, bukanlah daripada penipuan. Iaitu yang pertama, mereka yang membaikkan di antara dua manusia. Kawan kita bergaduh, jiran kita kiri kanan bergaduh, 10 tahun tak pernah baik. Kalau jumpa menjadi, kalau buat kenduri memang dia takkan datang. Bergaduh. Kita je tengah-tengah jadi paling kepala. Tu belum cerita kalau dia bergaduh lagi, bergaduh mulut tu kan, kita dah tengah-tengah mendengar dia, kita pun paling kepala. Kita nak baikkan antara dua jiran macam ni, kita nak buat, kita pun bolehlah hadiah kan, beli microwave, kita letak dekat rumah sebelah ni, letak kat rumah sebelah, beli 2. Kita tulis daripada jiran sebelah. Yang sini pun kita tulis daripada jiran sebelah. Minta maaf dan bukan sengaja nak cari pasal dengan kau. Minta maaf, tulis dekat situ, seolah-olah mereka yang bagi sesama mereka. Sedangkan bukan mereka yang bagi, kita yang bagi. Tapi niat untuk satukan mereka, untuk baikkan mereka. Ni bila dia tengok, dia ni nak bagi aku, nak berdamai agaknya, akhirnya pun dia baik. Maka penipuan yang seperti ini, kata Nabi SAW, dibenarkan. Dia tidak dianggap sebagai menipu. Untuk kita membaikkan hubungan sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW kata, wa yaqulu khairan. Yang tidak dianggap menipu apabila perbicaraan itu adalah berkenaan dengan perbicaraan yang baik, wa yanmi khairan. Dan membawa kepada perkara yang kebaikan. Kebaikan ni maksudnya apa? Seperti mana kita cerita tentang kisah tersebut, walaupun dia dianggap sebagai dongeng, kisah yang tak wujud, tetapi ia dibenarkan kerana cerita tersebut untuk mewujudkan kebaikan, untuk mewujudkan keinsafan dalam diri kita. Maka perkara tersebut dibenarkan oleh syarak. Seperti mana yang berlaku pada kisah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Kisah cukup masyhur. Sikit saya habiskan dengan kisah ni, tentang Ummu Sulaim dan Abu Talha. Ummu Sulaim ni siapa tuan-tuan? Ummu Sulaim ini adalah ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini, beliau berkahwin dengan bapa Anas bin Malik, yakni Anas bin Nadhr bin Damdam. Anas ini ayah kepada Malik bin Nadhr. Maafkan saya. Ayah kepada Anas adalah Malik bin Nadhr bin Damdam. Malik bin Nadhr bin Damdam ini dia kahwin dengan Ummu Sulaim. Lahir anak dapat Sayyidina Anas. Apabila Nabi SAW menghantar para sahabat untuk berdakwah di Madinah, Ummu Sulaim memeluk Islam. Tetapi Malik bin Nadhr ini, dia tak memeluk Islam. Walaupun telah dipujuk oleh isterinya, jomlah bang masuk Islam bang.
Takkan saya seorang masuk Islam, abang tak nak masuk Islam, abang nak masuk dengan aku ke? Contoh kan. Dia pujuk suami dia, tapi suami dia tetap tak nak. Bahkan suami dia ajak pula dia untuk keluar Islam. Dia tak nak. Sehinggalah akhirnya suaminya meninggalkan dia. Pergi tinggal, suami dia pergi ke Syam, dan dalam perjalanan tersebut suaminya meninggal dunia. Tapi pada ketika itu dah ada dah anak Sayyidina Anas bin Malik. Bila suami Ummu Sulaim ni meninggal dunia, orang duk heboh nak rebut dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni seorang wanita yang cukup cantik. Semua berebut, semua nak try Ummu Sulaim. Tetapi pada ketika itu masih ramai orang yang ada di Madinah belum memeluk Islam. Antara yang cuba nak tackle Ummu Sulaim pada ketika itu adalah Abu Talhah. Abu Talhah pun try Ummu Sulaim. Kan? Dia jumpa dengan Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, sudikah engkau menerima aku sebagai imammu?" Contoh ya kan, hari ni lah. Time tu tak ada guna ayat macam tu dah. Abu Talhah try pikat Muslim, try nasib. Sebelum tu dah ramai dah talak dah, ditopih je. Kan? Ummu Sulaim tak nak. Sehinggalah Abu Talhah bila dia datang, Ummu Sulaim kata, "Wahai Abu Talhah, dan boleh terima kau. Dan boleh kahwin dengan kau. Tapi satu syarat. Kau nak kahwin dengan Dan, maharnya adalah mahar yang paling mahal." Abu Talhah tanya, "Apa dia? Kalau mahar mana tak mampu Dan dah. Kau 20,000 tak ada duit dia cari dah, mana dia nak cari 20,000? Kata Abu Talhah. Ni contoh lah, tak adalah betul dah. Kan? Ummu Sulaim kata, maharnya adalah engkau memeluk Islam. Bila engkau memeluk Islam, maka itulah dijadikan mahar untuk perkahwinan kita. Sehingga kata sahabat, inilah mahar yang paling mahal yang pernah mereka dengar, iaitu mahar yang diberikan oleh Abu Talhah kepada Ummu Sulaim, iaitu keislaman beliau. Suatu kisah, Ummu Sulaim dan Abu Talhah ni ada anak. Setelah anak Anas bin Malik, Anas bin Malik ni anak tiga kepada Abu Talhah. Anas bin Malik dihantar kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu Rasulullah SAW ketika dia masih kecil. Tinggallah Ummu Sulaim dan Abu Talhah, dan ada seorang anak mereka iaitu Abu Umair. Satu ketika Abu Umair ni dia sakit. Sakit tenat. Kemudian Abu Talhah pun keluar. Sebab tengok anak dia sakit, dia terlalu sedih. Dia nak pergi cari apa yang boleh bantu untuk sihatkan anak dia. Abu Talhah pun keluar. Bila Abu Talhah keluar, anak tersebut pun meninggal dunia. Ummu Sulaim, bila mana anak tadi meninggal dunia, apa dia buat? Dia tak beritahu suami dia. Time tu tak ada telefon, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Dia tak beritahu. Bila suami dia balik, suami dia tanya, "Macam mana anak kita?" Dia kata, "Baik, okey, macam tu je." Kata Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim dia sediakan makanan yang sedap-sedap untuk Abu Talhah. Dia tanya, "Bang nak makan apa bang?" Gulai ayam. Tanya, "Masak." Sediakan makanan yang cukup. Pakaikan baju. "Abang nak pakai baju apa hari ni bang?" Tiba-tiba bagi layanan yang cukup baik. Kemudian bila dah bagi pakaian yang cukup baik, bagi makanan yang cukup sedap, dan pada malam tersebut Ummu Sulaim melayani Abu Talhah sebagai seorang isteri. Bila dah bersama semua, barulah Ummu Sulaim ni pujuk. Kata, "Bang," dia tanya dengan Abu Talhah, "Bang, kalaulah bang kan, contohlah ni bang kan," dia kata, "kalau ada orang bagi kita pinjam barang bang kan, tiba-tiba orang tu nak balik barang tu, kita kena bagi tak?" Abu Talhah kata, "Kena bagilah. Bukan kita punya, orang tu punya. Yang kau nak barang baik apa? Pulangkan balik," kata Abu Talhah. Kemudian barulah Ummu Sulaim bagi tahu, "Bang, sebenarnya anak kita dah lama tak ada dah. Kerana anak kita adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nak ambil balik anak kita. Dia dah ambil dah pun tadi. Tapi saya tak nak bagi tahu abang supaya abang tak sedih. Walaupun saya sebenarnya sedih. Anak saya sendiri meninggal dunia, saya sedih. Tapi sebab nak menjaga hati abang, tak nak abang pun bertambah sedih, saya biar abang cool dulu. Biar abang senang-senang dulu, biar saya bagi tahu. Supaya abang tak sedih." Kemudian Abu Talhah bila dia dengar dengan perumpamaan, cerita yang diberikan oleh Ummu Sulaim kepadanya, akhirnya Abu Talhah kata, "Tak apalah. Kerana dia adalah pinjaman daripada Allah. Dan Allah akan gantikan yang lebih baik." Kemudian Abu Talhah pun pergi bertemu dengan Rasulullah. Jumpa dengan Rasulullah, cerita dengan Rasulullah. "Hai Rasulullah, kau nak tahu tak?
Malam tadi anak dan sakit. Dia sakit dan pun keluar. Bila dia keluar rumah dan layan begitu baik, wahai Rasulullah, bagi semua apa yang nak dibagi. Sehingga aku berasa sangat gembira. Bila dah gembira-gembira tu, wahai Rasulullah, dia cerita kepada aku satu perumpamaan tentang orang yang pinjam barang kena pulang balik. Dia cerita semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu Nabi berkata apa? Nabi kata, "Ya Aba Talhah, barakallahu lakuma fi lailatikuma." Kata Nabi SAW, "Wahai Abu Talhah, semoga Allah memberkati malam kalian." Nabi tak marah Abu Sulaim, Ummu Sulaim. Nabi tak kata, pula Ummu Sulaim pandai-pandai ke cerita tadi. Kenapa dia pandai-pandai ke cerita? Mana boleh ke cerita? Nabi tak larang. Nabi tak marah. Menunjukkan bahawa bolehnya untuk kita mereka ataupun mencipta satu cerita yang cerita tersebut boleh memberi pengajaran, boleh memberi keinsafan kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kerana tak ambil masa yang lebih. Maka itulah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan dalam majlis kita ini. Kalau boleh saya ambil satu dua soalan ya. Assalamualaikum sahabat. Tak jumpa lah pula Macam mana nak jaga hati supaya tidak merasakan diri lebih baik dari orang lain? Kadang-kadang tak ucapkan pun secara terang-terang dan jelas. Sekadar dalam hati simpanan. Apa ni? Okey. Bagaimana nak merasakan diri lebih baik dari orang lain? Kadang-kadang ucapan pun secara terang dan jelas sekadar dalam hati. Bagaimana kita nak menjaga hati kita supaya kita tak merasa diri kita lebih baik? Maka para ulama tasawuf memberikan kita panduan untuk kita menjaga hati kita, untuk kita sentiasa menyucikan hati kita daripada ada sifat ujub. Ujub ni apa? Sifat merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita merasakan bahawa segala-galanya kita yang buat. Kita kaya sebab kita semayang sebab kita baik sebab kita, semuanya tentang kita. Maka itu namanya ujub. Macam mana kita nak buang sikap kekitaan itu? Maka ulama mengajarkan kepada kita untuk sentiasa mengingati bahawa apa yang kita ada dalam kehidupan kita kesemuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita, pakaian kita, rumah kita, ahli keluarga kita, pekerjaan kita, duit kita, kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan untuk kita pergi menunaikan solat, kesempatan untuk menunaikan haji, menunaikan zakat, kesemuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sedar akan perkara tersebut, maka sifat bangga diri dalam diri kita akan hilang. Kerana kita tahu bahawa apa yang ada pada kita kesemuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menjaga diri kita supaya kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain, maka kita kena sentiasa sedar ataupun sebut dalam hati kita, aku adalah manusia yang paling jahat yang ada dalam kampung ini. Aku adalah manusia yang paling teruk yang ada pada kampung ini. Kita lalu jumpa orang yang susah, jumpa orang yang tak ada, orang yang campan-camping, orang gila, kita kata orang gila lebih baik daripada aku. Dia tidak akan dipersoalkan oleh Allah tentang sembahyang dia, tapi aku akan dipersoalkan tentang salatku, tentang puasaku. Kita jumpa dengan orang yang membuat maksiat, kita kata dalam hati kita, berkemungkinan dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkemungkinan Allah akan alihkan hati dia, akan kembalikan dia kepada jalan yang benar, menjadi lebih baik daripada aku. Belum tentu aku akan mati dalam keadaan seperti mana aku ada hari ini. Maka dengan kita mengajar diri kita, mendidik diri kita untuk merasakan diri kita hina, mendidik diri kita merasakan bahawa kita tak ada apa-apa, segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesemua itu akan mendidik jiwa kita untuk menghilangkan sifat ujub, untuk menghilangkan sifat bangga diri yang ada dalam diri kita. Wallahu a'lam. Teman-teman, itulah sedikit sebanyak yang boleh kita kongsi. Saya mohon maaf kerana ambil masa yang panjang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang insya-Allah jika diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.